Ya. Tapi orang berniaga tak. Dia tawakal dia begitu tinggi kepada Allah. Sebab itulah agama puji orang yang berani berniaga ini. Allah. Itu sebablah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih sahabat bicara wara pada malam ini, saudara Abdul Rahman bin Kasim ataupun lebih dikenal dengan Man Raja Lawak. Seterusnya yang saya hormati Cik Nadia Yusof, pengarah SME Corp Malaysia Pahang, rakan-rakan dari BPEN. Seterusnya seluruh para tetamu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bersempena dengan Minggu Perindustrian Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS 2022, kita berada di dalam Karnival Hari Keusahawanan Negeri Pahang ini. Pertama, kita bersyukur kerana dikelilingi oleh para usahawan. Alhamdulillah. Usahawan ini salah satu daripada kerja yang dimuliakan dalam agama. Amin. Sebab itu saya mencadangkan kita tak payah panggil usahawan, kekalkan panggil saudagar. Saudagar. Saudagar ini lebih tinggi maksudnya. Betul. Kerana saudagar kalau diambil daripada bahasa Parsi, saudagar, dua perkataan. Sau maknanya 1000, dagar maknanya akal. Saudagar ni orang 1000 akal. Walau PKPD, PKPB, apa juga MCO pun, dia tak ada masalah kerana dia ada 1000 akal. Ini kelebihan orang yang jadi saudagar. Sebab itu, setiap saudagar automatik dia pemimpin. Tapi bukan semua pemimpin boleh jadi saudagar. Belum tentu. Orang berniaga, dia dah biasa sepak terajam berniaga. Betul, Zat. Kena tipu, kena macam-macam perangai, nak buah pekerja, tak dengar cakap. Macam-macam problem. Dengan pembekal, nak main harga. Dia faham sepak terajam berurusan dengan manusia. Jadi kalau dia jadi pemimpin, dia dah terlatih. Tapi seorang pemimpin suruh berniaga, belum tentu lagi dia boleh cipta perniagaan yang baik. Baik itu untung tuan-tuan yang ditakdirkan jadi peniaga, usahawan. Kalau di Indonesia, dia panggil wirausaha. 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 Lagi tinggi. Lagi tinggi. Dia menunjukkan orang ini, dia kerja, tawakalnya tinggi. Allah. Kami yang makan gaji, masa PKP, kami senyum ya. Yelah. Sebab work from home. Gaji jalan. Betul. Ada kawan saya naik pangkat lagi masa PKP. Bayangkanlah boleh naik grade 52 time PKP. Bayangkanlah, luar biasa sekali. Tapi rakan-rakan kita yang berniaga, yang kerja sendiri, macam saudara Man, ini bagaimana? Tawakalnya begitu tinggi kepada Allah. Macam kami orang makan gaji ni, tawakal tak tinggi. Kalau tak naik pangkat pun demam dah. Wah, sudahlah, orang lain dah potong kona, kita belum naik-naik lagi. Betul. 48 dah 8 tahun, orang lain dah melompat 52. Pening. Ya. Tapi orang berniaga tak. Dia tawakal dia begitu tinggi kepada Allah. Sebab itulah agama puji orang yang berani berniaga ini. Allah. Itu sebablah dalam sehari Allah turun 10 rezeki. 9 daripadanya Allah peruntukkan untuk orang berniaga. Satu bahagian saja untuk orang makan gaji macam kami. Ini bererti orang makan gaji, kalau hidup kaya raya, something wrong somewhere. Macam mana kau kerja kerajaan, makan gaji tapi luar biasa rumah keretanya, besar. something wrong. Betul. Kalau siasat, sangkut. Isytihar harta, sangkut. Habis. Dia mustahil kaya. Betul. Dan juga kalau maknanya Nabi nak memberitahu, orang berniaga kalau tak kaya-kaya, something wrong somewhere juga. Tuhan dah bagi kau 9 rezeki, macam mana kau boleh tak boleh kaya daripada orang kerja makan gaji? Betul. Something wrong. Jadi kita di dalam karnival sebegini, kita banyak belajar. Betul. Kumpul sama-sama peniaga-peniaga, dia tengok sistem bisnes orang ni, strategi bisnes orang ni, lama-lama dia dapat cipta jaringan. Betul. Pihak pemerintah saya kira telah menyediakan segala daya dan dana untuk nak membantu orang-orang kita berniaga. Cuma pada malam ini,
Ingin saya mengajak hadirin hadirat sekalian kepada yang sedang meniaga ataupun bakal nak ceburi bidang perniagaan ini. Kita dalam mana-manalah kursus-kursus saya tengok motivasi orang meniaga ni. Dia kata nombor satu, you nak berjaya, you kena ada mentor. Ya, betul. Mentor. Nombor dua, you kena ada sistem meniaga. Yang ketiga, ilmu. Ilmu. Kita nak cari mentor siapa? Silakan nak cari mentor, pakar-pakar motivasi, ada dalam radio, ada dalam internet banyak. Tetapi mari malam ni kita melihat salah seorang daripada mentor yang kita kena ambil, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Tidak ada orang dapat menafikan bahawa Nabi SAW adalah seorang usahawan. Dia meniaga, dia faham tentang masalah orang meniaga. Bahkan Nabi kita, dia dah berniaga sejak umurnya 12 tahun. Darjah 6 dia dah meniaga. Kita sekarang yang meniaga mungkin lepas habis SPM kita start meniaga serius. Nabi umur 12 dia dah mula berdagang ke Syam mengikut rombongan Abu Talib, pak saudara dia. Umur dia 25 tahun, dia dah jadi pengurus perniagaan milik Siti Khadijah ketika dia buat perniagaan di Syam. Dan akhirnya disebabkan Nabi pandai meniaga, dia telah berkahwin dengan Siti Khadijah sendiri. Walaupun ada orang kata, orang yang benci Nabi, dia kata, Nabi kahwin dengan Khadijah, dia nak kikis harta Khadijah. Nak bolot dah. Nak bolot. Jawapannya tidak. Nabi kita ketika dia berkahwin dengan Khadijah, maharnya ketika kahwin itu adalah 20 ekor unta muda dengan ditambah 12 uqiyah emas. Uqiyah ni ounce. Maknanya Nabi ada duit. Dia bukannya kerana nak kahwin tu kerana nak ambil duit seorang janda kaya ini. Tidak. Ini kita nak perbetulkan. Betul, Ustaz. Kemudian ketika Nabi umur 40 sampai 63, Nabi tinggalkan perniagaan kerana dia dah mula komit untuk menjadi seorang Nabi. Tetapi dalam tempoh umurnya antara 12 sampai 40 tahun, Nabi memang mahir betul dengan perniagaan. Sebab itulah para ulama banyak buat kajian. Antaranya ada satu orang nama Abdul Rahman. Dia buat satu buku Muhammad a Trader. Afzalur Rahman ini dia kaji macam manalah Nabi kita seorang peniaga, reputasinya luar biasa sekali. Saya ambil contoh. Kata dia, Nabi kita punya tera meniaga sehingga kan pertama jualan dia untung, yang kedua pembeli gembira, yang ketiga pesaing tak berdengki. Tiga ni mana boleh kita dapat? Susah nak dapat tu, Ustaz. Kita yang duduk dalam entertainment, dunia entertainment ni pun, tiga perkara ni boleh dapat. Tak boleh. Pertama, jualan untung, banyak orang meniaga untung. Betul. Tetapi pembeli tak gembira. Betul. Macam contoh ayam sekarang ni misalnya kan. Walaupun dah boleh buat untung sikit, tapi pembeli dia tetap nak harga zaman-zaman dulu, RM5, RM6 sekilo. Pembeli tak gembira. Ada masa kita untung, pembeli gembira, tapi pesaing pula dengki. Betul. Dia kata, dia nasi lemak dia, nasi lemak dia. Nak dapat tiga-tiga ni, tak boleh. Susah. Nabi kita dia boleh dapat tiga-tiga. Niaga ada untung, kemudian customer happy, dan pesaing semua support pula lagi. Macam mana Nabi kita boleh dapat? Ini dibincangkan oleh ulama. Ni mentor kita. Kata Afzalur Rahman, Nabi ni dia meniaga. Niaga dia ni bertunjangkan tauhid. Dia tidak jadikan meniaga ni hanya untuk platform jadi jutawan, bukan. Banyak kita tengok kursus-kursus motivasi usahawan, dia akan torture kita supaya touch 1 million. Betul. Kau meniaga berapa tahun, 5 tahun, kau dapat 5,000, meniaga apa, pergi balik lah. Dia akan marah kita bila kita tak achieve sekian-sekian amount. Betul. Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar kau meniaga sama macam kau ibadat. Maknanya end result dia, ujung dia, kau mesti dapat redha Allah Ta'ala. Sebab itu bila Nabi meniaga, dia sangat pentingkan kepada akhlak. Sampaikan Nabi pernah sebut at-tajirus suduq ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, hadis Tirmizi.
Orang berniaga kalau jujur, kata Nabi, tak menipu orang, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kalangan Nabi-Nabi, Siddiqin dan Syuhada. Dia kita Sekali lah Ustaz. di padang mahsyar, dia ada saf dia. Betul. Ada saf imam masjidnya. Ada saf artis saja. Ada saf orang berniaga saja. Ya, betul. Ada saf Nabi, ada saf orang mati syahid. Orang berniaga yang jujur, dia bangkit-bangkit, malaikat aturkan dia duduk dengan Nabi. Allah. Dia pun heran, apa sebab aku duduk? Itu bisnes sana punya roh dia dekat sana. Tak, ente dulu amanah. Ente dulu baik dengan orang. Sebab itulah akhlak sangat mulia. Betul. Jaga hubungan dengan pelanggan. Tuan-tuan, Nabi berniaga, mana ada orang boleh bersaing dengan dia. Katalah dia jual satu air. Orang tanya berapa harga. Dia tunjuk, ni modal saya. Ikut abang lah nak bagi berapa. Hui. Macam mana kita nak membeli barang dengan orang yang jujur? Ya, betul. Tak ada nak markup, tak ada apa. Akhirnya benda yang sepatutnya boleh jual RM1, orang sedekah je RM5. Ambil lah Muhammad RM5, kau jujur. Dia tak pernah menipu orang. Sebab itulah akhlak dalam niaga sangat mustahak. Betul. Saya selalu pesan, macam kami orang masjid. Kadang ada masjid, dia tanya, kita ni problem lah Ustaz. Masjid kita ni tak ramai jemaah. Sebab sebelah ada masjid lain, belakang ada surau, ada 8. Jadi memang jemaah pecah. Ini tak betul. Orang berniaga lagi teruk saingan kita. Betul. Satu kedai burger, berapa kedai burger lagi. Keliling dia banyak. Tetapi pelanggan akan cari mana kedai yang paling dia suka berurusan. Betul. Cara orang berniaga muka manis. Ini muka masam, siapa nak beli? Betul Ustaz. Saya pernah jumpa satu orang jual burger depan McD. Berani tak berani? Oh, gila. Jual burger depan McD. McD tu dah tempat dah tentu dah. Dia jual burger depan McD. Sabar betul. Ramai pula orang beli. Lagi Apa dia sebab? ramai daripada McD tu. Sebab dia tahu kadang burger dah habis, queue panjang, orang nak drive tu penuh. Malah orang boring daripada balik kosong beli dengan dia. Ini atas cara kita. Sama betul. Masjid. Engkau tak boleh komplain orang tak datang masjid kalau kau punya jaga garang. Imam baca tak sedap. Betul. Macam kedai, masaklah tak sedap, garang pula tu. Siapa nak pergi? Sebab itu dalam persaingan, kita akan menang kalau kita ada akhlak paling baik. Alhamdulillah. Dalam dunia entertainment, artis kalau banyak nak keluar TV, dia kena baik. Betul. Baik dengan kru, baik dengan penerbit, baik dengan stesen TV. Kena ada kabel. Benda-benda macam tu mencipta kabel tu macam lain. Tapi maknanya silaturahim. Ya, silaturahim. Silaturahim tu tanya khabar. Maka ini yang mencipta kejayaan. Sebab tu ini permulaan dulu. Betul, kita nak tengok macam mana selain daripada mengambil mentor daripada ceramah-ceramah motivasi, silakan, bagus ilmu. Tapi jangan kita lupakan Nabi SAW adalah mentor kita number one. Alhamdulillah Ustaz. Ya Allah. Tepuklah sikit kawan-kawan. Ilmu tu. Yang pentingnya Ustaz dekat sini Ustaz. Bukan nak kata apalah. Sekarang ni ramai yang terpengaruh Ustaz. Kadang-kadang bila ada yang berniaga online sekarang ni. Dah tak nak berniaga dekat tepi-tepi jalan dah. Online duduk kat rumah je. Dia duduk kat rumah. Dia bangun tidur pukul berapa boleh. Dia nak keluar rumah pukul berapa boleh. Siapa-siapa yang nak boleh telefon. Besok dia boleh post apa semua. Dia tak adalah orang kata berpanas, berhujan. Macam abang-abang, kakak-kakak kita yang ada dekat sini Ustaz kan. Orang kata ini memang cabaran dia rare betul lah. Orang kata memang hadap depan-depan. Kadang-kadang anak pun tidur bawah kemah je Ustaz. Kalau dekat rumah online tu duduk rumah seronok-seronok, ada aircon kan. Orang kata nak mandi time mandi, kita mandi, tak keluar rumah, 1 sen pun tak keluar. Macam dekat sini, kalau ada orang berniaga, ada yang kadang-kadang bukan berniaga kat sini pun dekat luar kena bayar sewa Ustaz. Kan? Lepas tu dah bayar sewa, satu hal lagi kena fikir pula macam mana perniagaan dia orang nak berniagakan tu. Macam-macam lah cabaran dia Ustaz kan. Jadi dekat sini yang pokok pangkalnya Ustaz, macam Ustaz cakap tadi lah. Kita kena bertauhid. Kan? Kena bertauhid. Maknanya kalau kita jual barang, produk apa, lillahi ta'ala. Macam Ustaz cakap tadi. Kalau kita tak ada ilmu tuan-tuan, ini yang kita datang berniaga. Orang kata sekarang ni zaman dah macam-macam Ustaz. Dekat ujung jari je. Picit dia kadang-kadang pukul 2 pagi boleh berniaga. Pukul 3 pagi boleh berniaga. Lepas tu pakaian pula. Tengok pakaian pula. Kena yang lelaki, perempuan je lah Ustaz. Kadang-kadang kita pun segan nak cakap kan. Tapi cara berniaga macam tu Ustaz kan. Tapi dekat sini itulah saya nak cakap. Kadang-kadang biar muka kita ni, orang kata muka tak cukup tidur lagi elok lah daripada muka tak cukup duit Ustaz. Kalau muka tak cukup duit tu lain macam tu. Kalau jumpa orang tengok senyum lain macam je kan. Tapi kalau tak cukup tidur pasal berniaga,
lagi berbaloi. Sebab apa? Itulah keredaan sebenarnya. Bertungkus lumus kita, Ustaz, kan? Itu yang kita nak beritahu. Dan satu lagi, kalau macam kawan saya, Ustaz, saya ramai kawan yang berniaga, Ustaz. Ada kawan-kawan saya berniaga, bila dah untung banyak satu hari sampai boleh collect biasa 100, 200. Tiba-tiba malam tu food truck dia, ramai orang beli barang-barang, satu malam tu 5,000 kadang-kadang. Habis semua dia punya produk sebulan, patut habis sebulan, satu hari tu orang clear kan. Besok dia tak nak berniaga. Itu dia PL dia. Kadang-kadang kita nak tengoklah juga. Sekarang ni Ustaz, saya nak tanya persoalan simple-simple je, Ustaz. Soalan yang simple je. Kalau macam contohlah Ustaz, macam kalau boleh lah Ustaz, kalau Ustaz pernah tengok kawan-kawan berniaga tu, macam mana cara dia orang menjemput rezeki tu, Ustaz? Keberkatan untuk menjemput rezeki tu. Kadang-kadang kita ni pun nak tahu juga. Kita tengok orang tampal itu ayat 1,000 dinar, dia tampal je tapi dia tak baca. Kan? Macam mana cara nak menjemput rezeki? Baik. Tuan-tuan sekalian, salah satu sebab kita berniaga sebab nak cari rezeki, katanya. Memang betul. Tetapi barang perlu kita ingat, rezeki bukannya jadi jutawan. Jutawan itu belum tentu dipanggil rezeki. Dan kalau gaji 5,000 sebulan pun belum tentu dipanggil sebagai orang yang tak ada rezeki. Betul. Rezeki ni al-a'ta hisiyan au ma'nawiyan. Apa saja pemberian Allah, sama ada yang kita nampak ataupun tidak. Contohnya, isteri solehah, rezeki. Rezeki. Anak dengar cakap, rezeki. Rezeki, Ustaz. Rumah hutang tak teruk sangat, rezeki. Semua rezeki. Sehat, rezeki. Rezeki. Boleh bawa kereta, mata masih okey, rezeki. Jadi rezeki ni begitu banyak. Luas lah Ustaz. Sangat luas. Sangat Kita luas. duduk ni pun rezeki. Yang Ustaz. dapat duduk ni sampai sini parking senang, rezeki. Semua rezeki. Betul. Sebab itu rezeki ni apa saja pemberian Allah, sama ada nampak ataupun tidak. Sebab itu kita kurang selesa kalau orang meletakkan kejayaan meniaga mesti jutawan. Tak mesti. Kadang dia tanya, you start 1 million umur berapa? Tak boleh begitu. Kita tidak mengukur kejayaan seorang meniaga dari segi jutawannya. Sebab rezeki ni, ni saya terangkan sikit. Tuan-tuan, rezeki ni, dia satu benda yang kalau tuan tak panggil pun dia datang. Rezeki ni tiap-tiap hari Allah kurnia. Cuma beza ikut sesuai kehendak kita ataupun tidak. Macam contoh, depan kita sekarang ada donat. Betul. Ni rezeki. Betul. Tapi mungkin dalam hati kita tak nak donat, nak musangking. Contoh. Contoh. Dengar tu Contoh. Musangking. Ini contoh. Contoh. Jadi kita dah tak nampak ini rezeki. Betul. Sebab kita nak ikut kehendak kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rezeki ni aku jamin semua makhluk aku dapat. Betul. Aku tak akan biarkan makhluk aku kebuluran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi yang pasti aku jamin rezeki dia, kata Allah. Ini dalam surah Hud ayat yang ke-6. Sebab itu masa PKP ramai orang takut. Takut tak makan, takut. Tapi adakah kita kebuluran? Tidak. Rezeki tetap datang, cuma tak ikut spek kita saja. Betul, Ustaz. Kadang kita hantar bantuan, kadang masjid hantar daging. Bila hantar daging, dia tanya, ada rimau menangis ada? Dia nak ikut kehendak dia. Contohnya, kita hantar diapers baby. Mami pokok ada, dia nak ikut spek dia. Ikut dia. Rezeki Tuhan bagi. Betul. Bagi beras. Saya makan beras siam. Beras ni saya tak makan. Itu saja. Rezeki tetap dijamin. Sebab itu kadang kita malu. Sekarang ni kita, yalah, dunia makin berubah, barang mahal, ada orang keluh kesah, marah-marah. Rezeki makin susah, kata dia. Mari kita belajar dengan makhluk Allah yang lain. Saya ambil contoh cicak. Cicak dekat rumah kita merayap atas siling. Tuan-tuan tahu tak, cicak ini adalah haiwan yang mana Allah cipta dia tak ada sayap. Ya, tapi makanan dia semua binatang terbang. Bayangkan tension tak tensionnya dia. Sepatutnya dia kalau makanannya binatang terbang, bagilah dia sayap supaya dia boleh kejar. Tak. Betul. Tapi pernahkah cicak protes? Tuhan, ini tidak adil.
Saya cicak, tak ada sayap. Makanan saya semua yang terbang. Mati oh. Yalah, mana nak cekaunya? Macam mana? Ha. Tetapi dia tahu Allah Ta'ala berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aku punya makhluk, aku akan jamin rezeki dia. Maka cicak tahu Allah jamin. Walaupun dia tak ada sayap, cicak ada lidah fleksibel. Yalah. Dia tunggu saja haiwan terbang, dia jelir saja lidah, cukup makan dia hari itu. Betul. Senang saja hidup cicak. Ha. Sama juga, pernah ke tuan-tuan tengok burung stres? Burung pagi-pagi sebelum subuh dia berkicau, kuik, dia terbang. Kadang dia pergi ke bandar, rezekinya ada. Kadang tak ada. Ada bandar bersih sangat, jadi tak ada rezeki. Tapi pernahkah tuan-tuan tengok ada burung stres, bunuh diri langgar Menara Teruntum 188? Tak pernah. Tak pernah. Langgar Kompleks Teruntum KLCC, dia tak bunuh diri. Bahkan tiap-tiap pagi burung berkicau macam tak ada masalah. Betul, Ustaz. Kuik. Padahal dia tak tahu nak makan apa. Kita malam ni habis majlis dah boleh plan nak makan apa. Tuan-tuan dah boleh rancang. Habis ni kan pergi cari kepuk situ, cari selemok situ, cari ini tu. Kami hak ceramah ada dah. Ni kan ada teh, kalau ada contoh ada teh, dia contoh. Pandai Ustaz bagi contoh tu. Ada apa contoh sajalah. Usang King tadi contoh tu. Tak mentabak, lemaki pun tahan dah. Dah contoh. Lemaki pula dah macam-macam mintanya. Lemaki. Ni contoh mana kita manusia boleh plan rezeki Betul, kita. Ustaz. Bayang burung nak plan apa, tapi dia boleh menyanyi tiap-tiap hari tanpa gagal. Betul, Ustaz. Kita kalau tak ada job, penyanyi pun tak menyanyi. Oh, tak boleh keluar suara. Tak boleh happy lah. Duduk rumah pening, Ustaz. Pening, dah tak happy lagi. Alhamdulillah. Itu malu kita dengan burung. Ada satu lagi haiwan ni lebih ganas lagi, cacing. Cacing ni tuan-tuan, dia tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata. Macam mana dia nak survive? Yalah. Sebab itu cacing ni saya panggil dia makhluk OKU total. Hui. Dia tak boleh survive. Betul. Kita walaupun job tak ada, masih ada tulang empat kerat. Ada tangan, ada kaki. Boring-boring menukang kat rumah ke apa. Ada kerja kita boleh buat. Cacing nak buat apa? Tangan pun tak ada. Kaki pun tak ada. Ada orang kata, Ustaz, ada orang tu kaki tak ada, tangan tak ada, berceramah. Dia ada ke mulut cacing, nak ceramah apa? Betul. Nak ceramah, nak bagi motivasi apa? Itulah. Tapi pernah ke tuan-tuan tengok cacing bunuh diri? Tak pernah. Steady duduk anak beranak dalam tanah. Happy dia. Yeah. Apa sebab? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Rezeki ni dah jamin dah. Betul. Cuma kita manusia, kita ada taste. Kita ada spek kita. Kita nak lebih sedap lagi. Maka di situ memerlukan kepada usaha. Namun asas rezeki Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia takkan biarkan kita mati. Makhluk dia takkan biarkan mati. Sebab itulah bayi dalam perut ibu, dia duduk 9 bulan, dia makan apa yang ada dalam perut ibu. Allah jamin rezeki dia. Betul, Ustaz. Bila dia keluar, dia menangis. Sebab dia rasa putus rezeki. Tapi tidak. Allah ganti pula rezeki lain. Dia tarik 1, tambah 2. Betul. Inna ma'al usri yusra. Setiap susah, aku gantikan dengan senang. Asalnya rezekinya 1 tali pusat itu saja. Dapat pula 2 rezeki. Susu kiri kanan. Double lagi. Syap pula susu. Tambah lagi makan macam-macam makanan tambahan. Umur setahun menyusu, gigi dah ada, digigit mak dia marah. Tak bagi dah menyusu. Dia pun menangis, tak ada rezeki. Tak, tambah makanan lain pula. Makanan dapat lain. Bubur, dapat macam-macam. Macam-macam. Macam-macam dapat. Sampailah besar biryaninya, nasi ambengnya, macam-macam. Sebab itu rezeki Allah jamin. Betul. Tuan-tuan janganlah takut. Macam mana pun ada rezeki kita. Betul. Ini yang pertama. Yang kedua, rezeki ni kita boleh dapat dengan bersedekah. Sebab itu saya selalu pesan pada orang berniaga, cuba hidup kita ni jangan fikir ringgit and sen sangat. Nak cerita bersedekah ni Ustaz. Ni sekejap Ustaz. Ada ni. Announcement sikit. Urgent lah. Dia suruh alihkan kenderaan Honda CR-V yang bernombor CBG 13. Sebelum diberikan sebagai cabutan bersedekah. Bukan cabutan bertuah, cabutan bersedekah. Siapa nombor kenderaannya Honda CR-V CBG 13, silalah alihkan kenderaan anda sebelum disedekahkan pada orang ramai. Itu dia. Okay. Silakan Ustaz. Baik. Yang kedua, macam mana nak dapat rezeki?
Rezeki yang kedua kata Allah Ta'ala dalam surah Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu sedekahkan, aku akan gantikan duit itu. Dan aku adalah pemberi rezeki number one. Terbaik sekali Allah Ta'ala sebut. Baik itu kepada para peniaga usahawan, kita berniaga ni jangan fikir untung rugi je. Kita berniaga ni jangan fikir sangat ringgit and sen. Berapa persen dapat ni, berapa persen dapat ni. Dia mikir duit je. Bukan tak boleh, silakan. Apa juga profession, termasuk kita lah. Betul penceramah ke, pelawak ke, artis ke. Betul. Jangan hari-hari nak mikir untung je. Betul. Ada hari kita fikir nak pulang pada masyarakat, betul. CSR kita panggil. Ada hari kita niat nak nolong orang, bagi semangat. Sama juga orang berniaga, dia kena fikir juga nak menolong orang. Betul. Saya ambil ni malam ni nak kongsi satu cerita. Ada satu orang peniaga di Mesir. Namanya Insinyur Salah Atiyah. Saya dulu duduk di Mesir. Jadi dia ni Salah Atiyah ni dia duduk di satu bandar namanya Mit Ghamar di Mesir. Saya dulu di Mesir, saya duduk di Tonto, lebih kurang dalam 45 km ke Mit Ghamar ini. Dia meninggal tahun 2016. Ketika dia meninggal, umur dia 70, lebih 1/2 juta orang urus jenazah dia. Dia bukan ulama, bukan penceramah, bukan ustaz kiai apa. Dia orang berniaga. 1/2 juta bandar tu penuh orang nak ngurus jenazah dia. Nak meraihkan dia lah. Nak menghantar dia ke kubur. Daripada masjid. 1/2 juta orang tutup bandar. Allah. Tahun 2016. Apa sebab tuan-tuan? Dia orang mati ni, kalau nak tahu husnul khatimah, tengok berapa jenazah dia orang uruskan. Itu tanda-tanda orang baik. Jadi dia ni rupanya, dia ni seorang peniaga. Dia meniaga apa? Ini jadi motivasi kepada kita. Dulu dia keluar universiti, dia ada kawan dia 9 orang. Dia keluar daripada universiti pertanian. Dia bincang-bincang, kita buat bisnes. Bisnes apa? Dia kata orang kampung kita buat bisnes peternakan ayam lah. Sebab ayam sama lah macam tempat kita, sentiasa permintaan tinggi. Kang saya cerita pasal ayam. Malu kita orang Islam. Ayam ni tak ada langsung. Kita tahu mencekik ayam. Mela ayam tidak buat juga. Kang saya akan ceritakan. Dia pun buat ayam. Ketika itu modal tak ada. Dia pun kumpul 9 orang kawan-kawan dia. Kumpul 200 genih. Genih ni pound Egypt. Duit dia sikit, rendah. Dia punya mata wang currency exchange dengan kita begitu rendah. Jadi dia dapat kumpul 1000 lebih. Tak cukup duit. Jadi dia bincang-bincang 9 orang. Macam mana kita ni duit tak cukup? Kita kena cari shareholder seorang lagi, partner. Kata arwah Salah Atiyah, aku dah dapat dah partner yang ke-10. Siapa partner kita yang ke-10? Allah. Allah jadi rakan kongsi kita yang ke-10. Habis nak buat macam mana? Dia akan bantu kita dari belakang. So macam mana nak kira profit sharing ni? 10% kita bagi di jalan dia. Mana kita berniaga, 10% itu hak shareholder. Tiap-tiap kali dia berniaga, 10% dia asing untuk sedekah. Allah. Sebab dia kata Allah punya saham, sedekah ya. Allah tak nak duit. Yelah. Dia suruh tolong orang susah. Betul. Bulan pertama dia buat, ayam dia menjadi. Bagus. Naik bulan kedua, dia naik lagi profit sharing dia, naik 20%. Lepas tu naik lagi 30%. Sampai satu peringkat, dia naik 50%. Berapa dia dapat? Separuh dia tolong orang. Dia kata kita tolong orang ni, maknanya kita bayar allowance partner kita. Allah Ta'ala kata dia. Dia pun buat begitu. Sampai peringkat orang kampung dapat kerja. Kemudian dia pun adalah orang kampung mengadu budak-budak nak pergi sekolah ke bandar jauh. Jadi dia pun buatlah macam-macam. Dia bina mula buat tadika. Dia buat tadika untuk orang kampung belajar agama. Laki-laki dengan perempuan. Lepas tu bila budak-budak tu dah habis tadika 2 tahun, nak pula buat sekolah rendah. Dia buatkan pula sekolah rendah. Dia ambil daripada profit sharing tadi. Yang Allah Ta'ala punya saham tadi, kata dia. Dia buat pula sekolah rendah untuk budak-budak. Dia bina Ma'had Al-Azhar. Ada universiti, ada sekolah. Dia buat di kampung dia. Dia bina daripada duit dia sendiri, duit syarikat. Sampai peringkat dia buat pula asrama budak-budak. Kemudian dia punya ladang dah makin besar, buat pula tanam pokok dan macam-macam.
Sampai peringkat orang kampung kata, kami ni nak kerja, orang kampung lain nak datang tapi pengangkutan susah. Dia buat stesen kereta api untuk orang kampung datang ke bandar dia. Bayangkan dia menolong daripada duit dia. Orang kampung yang dulunya miskin, tak adalah kaya tapi ada kerja. Yalah. Jadi dia tolong orang tanpa dia fikir keuntungan. Dia fikir ini bahagian Allah. Aku kena tolong, bukan soal duit. Maka Allah tunjukkan ketika dia meninggal tahun 2016, 500,000 orang yang dia tolong, iring jenazah dia sampai ke kubur. Allah. Mari kita tanya malam ini. Kita meniaga, berapa jiran kita, orang keliling kita dapat manfaat dari meniaga kita? Tak ada. Sebab kita fikir ringgit and sen. Orang meniaga ni dia bukannya keuntungan, tapi dia fikir apa orang kampung aku boleh dapat manfaat daripada bisnes aku. Ya. Dia buka kedai, dia akan pastikan anak-anak yatim, ibu tunggal, mari kerja dengan pakcik. Pakcik tak kaya tak apa, tapi kamu ni saya tolong bagi pihak Allah. Dan sekarang pattern bisnes begini dah banyak. Betul. Tempat kita yang kurang. Di Jogja ada satu kedai kopi, nama kedai kopinya Mari Ngopi. Di Jogja. Cawangannya banyak. Mari Ngopi. Kalau kita budak-budak kita buat kopi barista, wah macam-macam, kapiato macchiato, macam-macam barista buat. Harga semua harga wallahualam, bukan murah-murah pula harganya. Ada skill ngeng buat buat macam-macam. Kita boleh bayar, tak ada masalah. Saya nak share malam ni kedai Mari Ngopi. Kedai Mari Ngopi ni dia punya tagline, ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dia buat kopi caramel macchiato yang pakai barista, bukan kopi kampung. Tapi bila mau bayar, yang bakar tu kopi yang bakar. Yang brew, dia brew betul, ada mesin dia. Dan dia ambil penasihat, dia bekas pekerja daripada kafe yang kan nak sebut brand kan orang ada. Banyak sangat. Dia orang berhenti bantu orang-orang ni. Bila orang nak bayar, tengok kopi cantik, siap ada bunga. Tak nak bayar, berapa pak? Ya semaunya aja. Ikhlas. Minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ada yang bayar RM10,000. Ada yang bayar RM12,000, RM10,000, lebih kurang RM2, RM4 pun diterima. Tapi kata dia sebab niat kita bukan kerana nak untung, nak bagi budak kampung kerja, duduk kat kedai kita, tolong-tolong berapa di kedai. Ada masanya orang beli kopi secawan bagi RM250,000 ada. Mana kat RM70. Ada, sedekah. Di Kuantan kita ada satu tempat. Satu sahabat kita juga, dia buat dapur infak. Dia buat makan roti tempayan, nasi lemak. Kau makanlah, kau nak bayar ikut kau berapa. Tapi bila buat begitu, dia tak ada harga tetap. Yelah. Kalau kita bagi RM10, takkan nak tunggu belen. Malulah kita. Sedekah pun tunggu belen. Kau letih pakcik ni. Biasa kita yang halal saja. Nasi lemak dengan TO RM10. Sebab dia tak niat jual. Kita niat, kita nak happy-happy saja. Baik itu tuan-tuan, semakin kita sedekah, semakin rezeki banyak. Percayalah. Macam kita malam ni, Kang susah pula orang berniaga. Lah ustaz ni aku baru nak buat duit sikit. Tak, percayalah. Katalah kita ada dah tengah malam-malam kan ada budak-budak nampak lapar, bagikan sikit. Allah ganti. Wa ma anfaqtum yukhlifu. Apa je kau bagi saham untuk aku akan bayarkan. Baik itu bagi kita orang Islam, dengan Allah tak boleh berkira. Betul Ustaz. Kod mana pun kita kena kod, 2.5% tetap kena bagi pada Islam. Zakat namanya. Jadi, no such thing, 100% pemilikan sempurna. Tidak ada. Kod mana pun kita kena bayar. 2.5% ni sikit. Orang lain bagi 50%. Betul. Jadi, sedekahlah kita. Mana yang boleh kita bantu, yang penting, kalau kita buka kedai di kampung, biarlah orang kampung tu rasa nikmat kedai kita tu bukan kerana dia nak beli saja. Dia boleh participate. Tengok esok kita mati, macam mana orang urus jenazah kita. Budak-budak miskin yang kita bantu, dah jadi orang senang. Kita akan rasa seronok. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyaklah Ustaz. Tu salah satu tip Ustaz untuk kita berjaya, untuk kita pergi lebih jauh lah dalam bisnes ni. Tapi betul Ustaz, jangan kata berniaga je Ustaz. Macam saya sendiri pun, macam selebriti ni pun kadang-kadang bila duduk rumah tu, kan, bila Allah tak bagi rezeki dalam masa sebulan tu, dia suruh kita sabar sebenarnya. Nak tengok betapa tebalnya sabar kita tu.
Sebab bila Allah dah bagi rezeki, kadang-kadang kita tak menang tangan Ustaz. Macam Ustaz lah, pagi kat sana, tengah hari sini. Kadang-kadang Zuhur tu 10 orang panggil, 10 masjid panggil. Kita pun Allah, time tak ada Ustaz kan. Tapi bila time ada, Allah macam mana ni nak nolak pun besar juga jumlahnya. Sedekah. Itu yang fikir. Tak apalah. Tu saya cakap dengan Ustaz, kalau macam selebriti pun sebenarnya dia macam usahawan juga sebenarnya. Macam saya duduk rumah pun kadang-kadang bila orang panggil untuk kita syuting apa, betul tuan. Yang Ustaz cakap ni memang 100% betul. Sebab saya sendiri amalkan. Masa saya waktu Ramadan itu Ustaz, hari-hari saya belanja kawan. Kalau buka puasa tu, kawan jangan keluar duit. Saya je belanja. Hari-hari. Tapi saya tak tahu datang daripada mana duit tu Ustaz. Bukanlah kata mencuri. Tapi duit saya dekat poket ni tak pernah habis saya rasa. Pasal bulan Ramadan pula tu Ustaz. Dia punya, kalau kira-kira Allah ni tuan-tuan, kalau kita bagi satu, kita akan dapat satu. Tapi Allah tak. Kita bagi satu, berapa Allah nak bagi? 10 juta pun kita tak tahu Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan, orang kata tip dia untuk kita lebih jauh, untuk kita lebih maju dalam bidang jangan kata di dunia dia, di akhirat juga Ustaz. Ya, betul. Kalau bagi sedekah tu dia dah kira langsam dah tu. Sebab ada kawan saya cakap, bila kita bagi sedekah tu bermakna kita dah transfer amount tu ke alam lain. Ya. Betul Ustaz. Betul. Saya memang setuju lah. Jadi saya rasa macam contoh saya sendirilah sebelum jadi artis Ustaz, anak seorang pun gaji banyak tu pun rasa cukup-cukup makan je. Tiba-tiba anak 2 gaji macam tu juga. Anak dah 2 tambah anak dah. Cukup-cukup makan juga. Saya cakap, tu kena bini nombor 2 baru rasa. Lain sikit. Tapi tak apalah Ustaz. Itu nantilah kita cerita. Tapi tuan, nak cakap terus terang lah tuan. Benda sedekah ni memang benda magic. Memang Allah bagi magic. Kalau kita pernah buat, kita tahulah macam mana nikmat, macam mana rasa kemanisan bersedekah tu. Betul Betul tak betul? Hari-hari Jumaat pergi masjid Ustaz, masuk RM10 pun dah rasa macam lega dah. Kalau tak buat tu rasa macam bersalah pula kan. Dia macam tu lah. Kalau ada yang besar tu, masuklah yang besar. Itu yang penting. Di sini juga tuan-tuan, kita nak bercerita sikit lah. Sebab kita punya program ni pun tak lama Ustaz. Ni dah pukul 10 dah. Setengah jam lagi habis lah ni. Yang kereta tadi dah alih ke belum? Kereta tadi? Kalau tidak, ada sedekah juga tu. Dah alih dah? Dah, okey, cantik. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak cerita sikit lah. Kalau di setengah jam yang terakhir ni lah Ustaz, relax-relax santai tadi Ustaz dah beritahu dah tip-tip dia macam mana nak tarik rezeki tu Ustaz. Tapi ada juga abang-abang kita ni, kadang-kadang dia orang ni dia nak tanyalah cara-cara berniaga, cara-cara berniaga para Nabi dulu Ustaz. Dengan yang sekarang ni sama ke? Ataupun kita ni macam mana? Macam Ustaz cakap tadi, nama pun dah tukar dah. Kita panggil usahawan. Sedangkan zaman Nabi saudagar, macam Ustaz cakap tadi lah. Orang kata saudagar tu pun dah ada makna dia sendiri. Jadi macam kalau kita nak ikut sunnah ni lagi bagus Ustaz. Selain daripada dapat pahala, dapat juga keberkatan dia. Macam zaman-zaman Nabi dengan kita ni banyak beza ke Ustaz? Masya Allah. Dia apa juga berniaga yang kita nak buat, dia tak boleh lari daripada prinsip kena elakkan jual dan berniaga beberapa perkara. Pertama, benda yang doror, benda yang gharar, benda yang jahalah, itu tak boleh. Doror ni benda yang memudaratkan. Jangan rokok. Benda yang mudaratkan. Boleh memudaratkan, tak boleh jual. Apa lagi? Gharar. Gharar ni jual benda tak nampak. Contohnya saya jual ikan gembung dekat laut 3 kilo. Benda ada tapi tak tahu di mana, tak apa jelas. Banyaklah bisnes passion gitu sekarang ni yang janji bulan bintang kita tak tahu di mana. Jadi jangan sampai gharar sangat. Dan jahalah ni jangan sampai kita menipu orang. Banyak, itu yang basic. Tapi kalau kita lihat kepada sejarah, para nabi dan orang-orang yang berniaga di zaman nabi ni, mereka jadi berjaya berniaga kerana usaha, bukan duduk saja. Baiklah tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia tak cium tangan orang. Itu perangai dia. Tapi dalam sejarah ada 3 manusia yang dia cium tangannya. Pertama Sa'ad bin Mu'az, yang kedua Mu'az bin Jabal, yang kedua Fatimah binti Rasulullah. Kenapa Nabi cium tangan dia orang? Satu hari Nabi jumpa dengan Sa'ad, Nabi salam dengan dia. Dia rasa tapak tangan kasar, berkeping-keping. Jadi sampai, yalah macam kita kan, budak-budak kita sekarang kalau salam, tangan macam perempuan semua lah. Dia orang dah tak bekerja kuat, penyapu, tak pegang apa, tak pegang main game, pegang laptop, tak edit.
Baik itu dulu, kalau orang nak meminang anak orang, bakal pak mentua akan salam dengan bakal menantu dia. Dia rasa tangan tu keras ke tidak? Oh. Kalau lembut dia tak bagi jadi menantu dia. Dulu lah. Ya. Maka dulu orang tua-tua kalau nak pergi Minang, dia daripada rumah akan genggam nasi. Genggam nasi sampai di depan rumah pejabat tu dia buang nasi supaya kerak tu ada pada tangan. So bila salam rasa, wow ini memang kuat kerja. Ini cara orang dulu. Dia nak tunjukkan dia kuat kerja. Yelah. Nabi pun salam dengan Sa'ad bin Muaz. Nabi rasa tangan kasar. Apa sebab tangan kau macam ni? Kata saya kerja ya Rasulullah gini. Nabi ambil tangan dia, Nabi cium. Kata Nabi, hadza yad la tamassuhan naru abada. Ini tangan takkan disentuh oleh api neraka. Allah. Begitu juga Muaz bin Jabal. Nabi cium tangan dia kerana dia kuat kerja. Sebab itu kalau kita usahawan nak berjaya, kena usaha. Itu sunnah Nabi. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia tu aku beri rezeki kecuali mengikut sukatan pekerjaan dia. Kalau dia kerja rajin, banyak aku bagi. Suratul Najmi ayat 39. Kata ulama ayat ini, dia tak turun untuk orang Islam saja, termasuklah juga non-Muslim. Sebab itu dalam dunia perniagaan, orang yang kerja kuat, dia lebih berjaya. Kita mungkin akan kata, Ustaz, ni zaman orang work smart, bukan work hard. Work smart itu juga adalah usaha. Betul. Orang dia at least dia work. Dia work smart. Macam mana Nabi ajar kalau orang yang kerja rajin ni? Pertama Nabi suruh bangunlah pagi. Jangan lewat sangat. Sebab kata Nabi, umatku yang bangun pagi-pagi cari rezeki, aku doakan berkat kehidupannya. Sehingga Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkan umatku pada waktu pagi dia. Sebab itu kajian pernah dibuat, tokoh-tokoh perniagaan yang hebat seluruh dunia, majoritinya adalah morning person. Orang yang bangun pagi. Majority. Kajian pernah dibuat juga, 90% tokoh korporat dan konglomerat dunia, mereka bangun pagi sebelum pukul 6. Ini amalan. Kalau kita tengok CEO Coca-Cola, nama Indra Nooyi, tiap-tiap hari bangun pukul 4 pagi, pukul 7 pagi dia ada di pejabat. Sama juga CEO Walt Disney, nama Bob Iger. Tiap-tiap hari bangun 4:30 pagi. Tapi sebab dia orang bukan Islam, dia yoga, exercise macam tu je lah. Yelah. Begitu juga CEO Twitter, nama Jack Dorsey. Tiap-tiap hari bangun pukul 5:30 pagi. Ada memang buku orang buat kajian. Orang-orang kaya ni semua bangun pagi. Jadi kalau kita nak jadi orang berjaya, bukalah kedai pagi. Kadang kita bukan tak support bisnes orang kita. Pergi-pergi tutup. Buka pukul apa? Pukul bangun. Letih diikut bangun dia pukul apa. Kawan-kawan kita bangsa lain pagi dah buka. Betul. Jadi kita nak beli newspaper ke, nak beli pagi putus beli beras ke gula, ada kedai dia buka. Jadi kepada rakan-rakan kita, bangun pagi. Bangun pagi. Sebab itulah orang tua-tua paling pantang kalau anak-anaknya tak reti bangun pagi. Sebab rezeki jadi mahal. Pergi ke kebun membuang duri, bawa bekal, rendang ketupat. Kalau bangun meninggi hari, jangan dikesal hidup merempat. Bangun mesti mau pagi. Betul, pagi hari burung dah pergi, pulang dengan perut yang sarat. Tapi manusia tidur belum bangun lagi, patutlah hidup makin singkat. Jadi kepada orang berniaga, nombor 1, bangunlah pagi. Macam kami orang masjid, kalau selepas subuh, kadang nak cari teh tarik pun susah. Betul tak? Semua pukul 8 pun buka, apa cerita? Cuba dia buka pukul 6. Semua JK masjid dia minum. Panas-panas, roti canai semua. Tapi tak ada lah. Ada, mama lah. Tak ada, orang kita tak ada lah. Bukan tak boleh makan, boleh. Tapi kita selalu bayangkan kalaulah budak-budak kita berniaga pagi. Betul, yang kadang kedai kopi hipster ni kan. Bagus, sedap nasi lemak daun pisang. Tapi pukul 9 baru buka, apa cerita? Orang lepas subuh ke buluh dah. Alang-alang puasa je lah kalau lambat nak buka. Betul. Buka pagi-pagi, rezeki berkat. Baik itu bila cerita tadi saya sebut tentang ayam ya. Ya. Ayam ni kita kena usahalah buat juga. Kena usahakan juga. Ada satu kajian pernah dibuat, rakyat Malaysia, tiap-tiap orang Malaysia makan 53 kilogram ayam setahun. Kita ni semua. Setahun 53 kilo. Kalau kira balik daripada bulan 1 sampai bulan 12.
Mi goreng ayam, nasi goreng ayam, ayam goreng. Betul. Campur, 53 kilo kita seorang bantai ayam. Sebab itu di Malaysia pengeluaran ayam 800 juta ekor setahun. Antara tertinggi di dunia. Tetapi berapa orang yang terlibat di dalam dunia keayaman ini? Orang Islam tak sampai 10%. Yang ada, yang jual di pasar tu je lah. Maknanya dalam rantaian perniagaan ayam, dia yang paling last. Rupanya ayam ni, dia bermula daripada grandparent stock. Ayam yang daripada Amerika yang merupakan nenek moyang kepada ayam yang lain. Iaitu harga ribuan pun ada seekor. Dia kerja je bertelur kerja dia. Grandparent stock. Biasa tak ada kat bandar, duduk dalam hutan. Dia ada kilang, siap jaga, ada senapang pun ada. Don't play. Ini ayam yang denak dia number 1. Grade A lah Ustaz. A plus lah. Ini ayam tikong kiapes ya lohai punya ayam. Ini ayam bikin ayam. Dia panggil grandparent stock. Grandparent stock orang Islam tak ada buat. Ada lah orang kampung, nenek kita apa lah. Bawah grandparent stock ada parent stock punya ayam. Yang ini pun kerjanya melahirkan ayam dan juga menelurkan ayam. Bawah parent stock ada hatchery. Hatchery tempat penetasan ayam. Ini telur ayam. Ini pun tak ada orang Islam buat. Bawah hatchery ada broiler farm. Ini pun tak ada orang Islam terlibat dalam broiler farm. Kemudian ada feed mill. Lepas feed mill ada pula raw materials yang supply makan. Corn, soya, wheat. Ayam perlu makan. Siapa nak bagi dia makan? Betul, siapa yang membekalkan makan? Ya, sekarang ni pula Ukraine bergaduh dengan Rusia. Dah, corn tak ada, jagung tak ada. Terpaksa minta Argentina. Argentina harga Yahudi betul. Jadi menyebabkan benda tu memberi kesan. Betul. Siapa yang supply makanan ayam? Tuan-tuan, dah orang Islam tak ada. Lepas tu kita marah ayam mahal. Cuba kau kaji daripada awal rantaian. Betul. Yang duduk raw materials, tak ada orang Islam. Turun bawah sikit proses ayam. Pun tak ada orang Islam lagi. Processing plant ni yang besar-besar. Bukan tempat sembelihan di pasar itu, yang besar-besar. Bawah sikit marinated ayam yang supply kepada sejuk beku, kedai-kedai yang untuk fast food. Yang ini kita tak ada buat juga. Kita yang paling ujung, customer. Allah. Kita yang paling ujung customer. Lepas tu kita pun meraung lah. Ayam mahal ni, harga Yahudi lah, semua setan semua ni. Yang kau daripada grandparent stock, parent stock, hatchery, broiler farm, feed mill, raw material processing plant kau tak terlibat. Lepas tu nak marah kepada seluruh rantaian. Jom orang Islam masuk kita dalam yang pertama itu. Betul. Grandparent stock. Orang bayang, kita okeylah masjid kita buat berniaga ayam. Ayam nak cari di mana? Betul kan? Yang kita dapat ayam itu, kita dah dapat yang customer punya. Bukan yang day one punya ayam lagi. Ini panjang. Saya nak cerita pun tak betul reti. Benda imam kalau reti cerita ayam. Baik kerja pertanian. Baik duduk bipen je. Tak payah duduk masjid negeri. Betul. Tapi yang penting, salah siapa? Kita. Betul Ustaz. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Aku beri kau rezeki ikut apa kau usaha. Kalau engkau usaha lebih, aku bagi lebih. Kalau rakan-rakan kita yang non-Muslim, dia usaha lebih, maka dia dapat lebih. Maka tak ada apa yang kita nak rasa tak adil dan sebagainya lagi. Sebab itu, tak boleh tidak, kita mesti berusaha dapat yang terbaik. Jangan lembik. Betul. Hati lemah, pikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selidik. Agama kita mengajarkan nak bisnes, mesti usaha. Manjada wajada. Siapa usaha, dia akan dapat. Alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya Ustaz, kita ni sebenarnya orang Islam ni memang digalakkan jadi kaya raya lah Ustaz. Mesti digalakkan jadi kaya raya macam saudagar-saudagar, sahabat-sahabat Nabi yang lepas-lepas Ustaz. Ada tu dengar cerita ni Ustaz, sampai dia beli perigi orang kafir Ustaz. Masya Allah. Osman bin Affan. Semata-mata dia tak nak orang Islam ni ditekan-tekan. Sebelum ni dia ditekan-tekan orang Islam Ustaz. Kalau nak air kena buat itu dulu, kena buat ini. Kadang-kadang ada yang kata kalau nak air ni engkau kena keluar Islam dulu baru dapat air. Jadi dia punya bengang, dia punya marah tu sampai dia jadi kaya raya Ustaz. Dia beli perigi tu. Lepas tu siapa orang Islam boleh minum secara percuma. Jadi kita nak jadi orang kaya sebenarnya tuan-tuan.
Bukan kata kaya dari segi duit je. Dari segi akhlak, dari segi ilmu, dari segi amal kita tu, kita tunjuk pula pada orang-orang yang bukan Islam. Cuma bila sebut tentang kaya ni ya. Ustaz. Saya menengok juga anak-anak muda kita yang berniaga nak jadi jutawan ni. Silakan, bagus. Betul. Tapi kenapa kau nak kaya? Itu kena tanya why. Kalau setakat kaya sebab kau nak beli kereta dan tayang dalam TikTok, tak payah. Kalau setakat kau kaya kerana nak tunjuk kau makan di kedai mahal yang harga 10,000 4 orang makan, itu sombong. Betul, Ustaz. Kita kalau setakat nak buat video TikTok, tunjuk kereta parking tepi jalan, lepas tu pasang background lagu, dengarkanlah di sepanjang, apa benda kau nak sombong lah tu? Ustaz pun dengar asyik lalu, tak daya juga. Buka muka dia. Ya, betul lah. Bila malam ku perlu bayang. Ni pula ada lagu. Apa benda? Tu ada yang cop-cop tu apa tu, ada lagu dia. Apa ada juga. Ada cop-cop. La ilaha illallah. Ustaz. Tak, dia tak ada masalah. Kau nak kaya apa? Action tu yang kita menyampah. Betul. Agama kita tak ajar begitu. Lalu dia pun mengatalah, agama kita inilah nak umat dia kaya. Itu bukannya cara nak menunjuk kekayaan. Betul. Kami berjaya, kami sekarang dah jadi jutawan, kami melahirkan 100 jutawan. Tuan-tuan, ingat, ada azab yang dibungkus dengan nikmat. Kita tak nak itu. Betul, Ustaz. Azab yang Allah beri tapi dibungkuskan dengan nikmat. Kata Utbah bin Amir radhiyallahu anhu, ada satu hadis Nabi sebut, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidraj." Kalau engkau tengok satu orang diberi nikmat dunia yang begitu hebat, sedangkan dia masih bergelumang dengan maksiat, maka dia sedang berada di dalam istidraj daripada Allah. Engkau kaya, tapi buat video pukul punggung, pam macam tu. Contoh, orang cerita saya tak risau pula punggung saya, Ustaz. Orang cerita saya tak menengok. Betul. Saya orang tak cerita, orang cerita. Buat video yang tak senonoh, apa benda? Memang dia kaya, tapi kalau hidup masih bergelumang maksiat, itu bukan nikmat, itu istidraj. Betul, Ustaz. Saya begini, tapi saya tiap-tiap tahun pergi Mekah. Itu istidraj. Jangan sampai kita ditipu dengan kebaikan itu. Tuan-tuan, Qarun, kenapa Allah rekodkan dalam Quran cerita dia? Qarun ni dulu harta dia melimpah ruah. Sebab itu sampai sekarang orang sebut mencari harta karun. Punyalah kaya Qarun, sampai kat Kuantan orang buat program mencari harta karun. Punya kaya sampai Kuantan harta dia. Harta Qarun. Qarun ni kaya betul. Satu perangai Qarun yang Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas, dia suka tunjuk kekayaan dia. Samalah macam dalam TikTok. Memang suka. Dia tunjuk rumah dia. Konon bagi motivasi kononnya. Tapi di ujung tu nak mengatakan maulah berniaga dengan akak. Kita pakai contoh. Dia Qarun dulu, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia akan keluar daripada rumah dengan pakai perhiasan bling-bling. Bajunya ada bling-bling. Kan ramai orang selebriti suka bling-bling begitu kan. Dengan kasut dia dengan apa. Qala allazina yuridunal hayatad dunya. Maka dia punya peminat-peminat, top fan dia, netizen yang terlampau memuja peminat dia ni. Maka mereka mengata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Bilalah kita nak kaya macam Qarun, bagi like, orang ni like. Love, macam-macam lah. Semua orang nak jadi macam Qarun. Innahu lazu hazin azim. Ada pula netizen yang kata, bertuahnya Qarun, pandainya dia berniaga, dulu dia miskin, sekarang dah jadi kaya. Kemudian orang pun tanya pada Qarun, wahai Encik Qarun, apa rahsia Encik Qarun ni berjaya? Dia pun buatlah ceramah motivasi. Cocok-cocok kepala ni. Aku ni. Qala innama utituhu ala ilmi indi. Saya kaya kerana saya pandai. Ni Qarun jawab. Bila orang tanya pada dia, apa rahsia you jadi seorang usahawan jutawan? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi kekayaan ini kerana ada ilmu pada diri saya. Surah Al-Qasas ayat 78. Ini hati-hati.
Bila kadang kongsi sharing session macam mana nak jadi kaya. Nombor 1 you kena ada mentor. Nombor 2 you kena ada ilmu. Nombor 3 you kena ada sistem. Jangan. Qarun itulah jawapan dia dulu. Macam mana you boleh kaya? Kerana kita ada mentor, ada sistem, ada ilmu. Ketika dia jawab begitu, Allah Ta'ala murka pada dia. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Lalu aku benamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi, dan tak ada orang pun yang boleh menolong dia ketika itu, dan dia adalah orang yang tak boleh bela diri dia sendiri. Surah Al-Qasas ayat 81. Kenapa Tuhan marah pada Qarun? Sebab ketika orang tanya macam mana you boleh berjaya, dia tak sebut pun ini Allah yang bagi. Dia tak sebut pun. Jadi kepada usahawan, jutawan yang kaya raya, silakan. Tahniah kita ucapkan. Tapi tuan-tuan, jangan ketika nanti sharing session orang tanya macam mana Datuk boleh berjaya, macam mana Datuk Seri boleh berjaya, jangan jawab, oh ni kita kena usaha lah, kita kena mikir lah. Jangan begitu jawapannya. Jawablah ini Allah. Betul. Allah beri saya. Saya dulu susah. Betul. Allah bagi saya. Saya syukur nikmat. Itu cara kita. Betul. Oh ini kita kena pergi kursus supaya bagi. No. Betul. Allah dulu. Hatta apa juga kejayaan. Kita berjaya dalam dunia entertainment misalnya. Betul. Macam mana man awak boleh berjaya dulu, awak susah. Sekarang ni dah pakai motor besar. Allah. Allah rezeki saya. Allah rezeki. Ramai orang Allah pilih saya. Macam mana you boleh selalu masuk TV? Allah. Allah dulu. Apa-apa hal Allah dulu. Betul. Hatta tuan-tuan berjaya buat PhD, buat masters. SPM straight A sekalipun. Adik macam mana boleh berjaya straight A? Oh saya pergi tuition, saya jangan gitu. Betul. Allah rezeki Allah bagi. Kemudian barulah saya tuition, mak saya doa. Betul. Allah dulu. Apa-apa hal bila kita sentiasa ada Allah di dalam hidup kita, mana mungkin kita akan buat kerja tak senonoh. Betul, Zat. Buat video yang tepuk-tepuk punggung ni contoh, saya tak pernah tengok orang cerita. Betul. Nunjuk benda-benda tak senonoh, benda tak tu. Kita tak tergamak kerana kita tahu share partner kita Allah. Betul, Zat. Allah rakan kongsi kita. Kita tak akan buat benda macam tu. Betul. Sebab itu Qarun bila tenggelam, apa jadi netizen yang dulu mengkagumi dia? Allah rekodkan dalam surah Qasas ayat 82. Wa asbahal ladzina tamannau makanal bil amsi yaqulu wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi. Maka netizen-netizen yang dulunya mengkagumi dia, bila tengok Qarun dah tenggelam dek kerana sombong dia, maka mereka akhirnya mengucapkan ish, sesungguhnya rezeki itu semua daripada Allah. Baru kau nak mengaku. Akhirnya semua left group, unfollow, unfriend, masuk group geng surau je akhirnya. Sebab apa? Tertipu. Betul. Sebab itu jangan. Yang berjaya kita ucap tahniah. Teruskan berada di puncak, tapi jangan lupa siapa yang menolong kita. Allah. Ni dia yang menolong kita. Allah. Betul, alhamdulillah Ustaz. Ya Allah, dah sampai hujung dah Ustaz. Rupanya dah 10:20 dah. Tinggal berapa minit je lagi Ustaz. Yalah. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, terima kasih sebab tak beranjak lagi daripada kursi anda. Kan, itu yang kita nak Ustaz. Kan, kadang-kadang kita ni buat program macam ni, kalau ada seorang bangun, kita pun hilang fokus juga Ustaz. Dengan seronok-seronok, tak ada mood pula kan. Yalah. Tapi alhamdulillah, kerana anda semua istiqomah. Istiqomah ni bukan senang Ustaz. Yang senang tu istirahat. Istiqomah ni dia maintain macam ni. Ini yang kita nak. Jadi soalan yang terakhir lah. Rasa-rasanya ini adalah soalan daripada anda-anda juga. Kan? Sebab Ustaz, dengar-dengar cerita je lah Ustaz. Orang tak nak kaya ni sebab apa? Sebab dia lah orang yang paling terakhir masuk syurga. Dia jadi kaya nanti, macam-macam benda nak dikira, nak dihisap. Jadi saya tak nak jadi kaya sebab apa? Sebab saya takut saya lah orang terakhir masuk syurga. Itu kalau saya masuk. Kalau tak masuk, lagi jahanam Ustaz. Jadi alasan macam-macam Ustaz. Kalau nak kaya pun 1000 alasan. Kalau tak nak kaya pun 1000 alasan. Biasalah tu Ustaz kan. Jadi kepada anda tuan-tuan dan puan, kena ingat satu je. Apa dia? Bila kita ada duit, kadang-kadang kita lupa diri. Tapi bila kita tak ada duit, kadang-kadang orang lupakan kita. Betul tak? Betul tak? Bila kita rasa hidup kita perlukan duit, memang betul. Semua benda perlukan duit. Kan? Kalau tak ada duit rasa nak mati Ustaz. Tapi kalau ada duit, lagi macam-macam kita fikir kan. Jadi Ustaz, itulah yang terakhirnya Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, yang terakhir itulah. Betul ke Ustaz?
Kalau kita dah kaya-raya nanti macam abang depan kita ni kan? Yang handsome, yang kacak-kacak ni, mana tahu lepas ni ada niat nak jadi usahawan, nak jadi saudagar, buat satu bisnes, meletup-letup, tiba-tiba ada pula orang cakap engkau kaya nanti, engkau lah orang terakhir masuk syurga. Banyak benda nak kena hisap. Jadi macam mana tu Ustaz? Baik, betul. Ini soalan yang bagus. Ada orang dia takut nak kaya sebab bagi dia Islam tak benarkan kaya. Tuan-tuan, Islam tidak mewajibkan miskin dan tidak juga menyuruh kita tidak menghalang kita jadi kaya. Ada satu kitab ni kita tak sempat nak cerita lah, malam Muqaddimah Ibn Khaldun, buka muka surat 219. Ibn Khaldun senarai kekayaan para sahabat Nabi. Yang Osman bin Affan telaga dia berapa, nilai dia apa semua. Sahabat semua kaya-kaya. Sebab tanpa kekayaan ada dua rukun kita tak boleh buat, rukun Islam, haji dan juga zakat. Zakat dan haji hanya untuk orang yang ada duit saja. Tanpa duit, 2 daripada 5 rukun Islam tak dapat nak dibuat. Tapi betul, orang kita dimomokkan dengan cerita-cerita bahawa kalau kaya nanti merangkak masuk surga dan bagai-bagai. Ditambah pula kalau tengok drama-drama Melayu pula, asalkan watak orang kaya mesti jahat. Asal pelakon, kalau watak anak orang kaya mesti Romeo jahat, apa semua. Ini semua menyebabkan kita ditanam satu pemahaman, jangan kaya, nanti kau jadi jahat. Saya minat P.Ramlee, saya minat P.Ramlee. Tapi P.Ramlee dari satu sisi, filem dia ada juga mesej yang tak bagus. Pernah orang buat analisa, kalau Man perasan, cerita P.Ramlee, semua cerita dia, kalau watak orang kaya mesti jahat. Ya betul. Semua cerita P.Ramlee begitu. Dia pernah buat cerita, dia pernah berlakon dalam cerita Penarik Beca tahun 55. Watak P.Ramlee ketika itu Amran. Musuh antagonis dia siapa? Orang kaya Marzuki. Lakonan Udo Omar. Bayangkan watak tu namanya Orang Kaya Marzuki. Apa salah Haji Marzuki ya? Tak, dia letak Orang Kaya Marzuki. Orang kaya mesti jahat. Tahun 55 Penarik Beca. Kemudian tahun 1960 P.Ramlee buat satu filem masterpiece dia, tajuknya Antara Dua Darjat. Dalam cerita itu yang hero-nya P.Ramlee Ghazali. Apa kerjanya? Main muzik di kampung dengan tolak kereta orang, dengan baiki piano. Itu kerja dia. Tapi antagonisnya siapa? 3 orang kaya. Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan. Lakonan S. Kedarisman, Ahmad Nispu dengan Kuswandi Nata. Orang kaya jahat zaman itu. Walaupun dia curi tunang orang, tetap dia hero. Itu P.Ramlee lah. Cerita dia semua curi tunang orang. Tapi sebab dia legend. Tahun 61 P.Ramlee buat cerita Alibaba Bujang Lapuk. Yang hero siapa? Yang hero adalah Alibaba. Alibaba hero. Lakonan Aziz Satar. Padahal dia tak kerja, malas. Yelah. Hero. Suruh pergi kerja, tulang bunyi krek. Dalam cerita tu yang jahat siapa? Kasim Baba. Padahal Kasim Baba kaya, bagi pinjam duit, digambarkan jahat. Sama juga tahun 61, tahun yang sama P.Ramlee buat cerita Siliman Bujang Lapuk. Yang hero 3 bujang lapuk lah jadi pelakon. Yang jahat siapa? Sarip Dol. Samsing Kampung Dusun, anak orang kaya. Zaman dulu anak orang kaya digambarkan jahat-jahat. Anak penghulu, anak orang kaya, semua jahat-jahat. Sri Mersing, anak penghulu. Dia memang satu ditanam ketika itu. Tahun 62 P.Ramlee buat ini masterpiece jugalah, Ibu Mertuaku. Ibu Mertuaku tu lakonan P.Ramlee jadi Kasim Selamat. Siapa antagonis watak jahat dalam Ibu Mertuaku? Mak mentua dia Nyonya Mansur, lakonan Mak Dara, itu orang kaya tapi digambarkan jahat. Tapi sebenarnya siapa antagonis sebenar? Kasim Selamat. Dia ambil tunang Dr. Asmadi. Kemudian mak mentua bagi duit, pergi Pulau Pinang, dia buat apa? Joli. Dia berjoli. Joli kata. Tikam kuda, duduk hotel, lala duduk bawah kolong. Nasib baik Pak Ali tu baik. Pak Ali tu tolong. Itu yang jeruk Pak Ali tu saya ingat keturunan dia. Agak lah. Itu yang banyak menolong dia. Dia punya salah lala dia tikam mata dia. Dia pula jadi hero apa benda. Tapi sebab kita menerima kisah itu sebagai P.Ramlee tetap legend lah. Betul. Tahun 62, tahun 63 dia buat cerita sequel Labu Labi. 62 dia buat Labu Labi, 63 dia buat Nasib Labu Labi. Siapa hero? Labu dengan Labi. Kerja driver dengan tukang masak. Siapa yang jahat? Majikan dia. Dia buat nama majikan dia orang kaya.
Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Bayangkanlah. Dah lah Haji Bakhil bin Lebay Kedekut lagi. Oi. Sebab orang kaya. Keturunan kedekut. Keturunan dia. Tahun 64, Piramli buat filem terakhir dia di Singapura sebelum dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Tajuk filem dia Tiga Abdul. Tiga Abdul tu memang rapat dia bantai orang kaya-kaya. Dia bantai siapa dalam cerita tu? Sadiq Segaraga, saudagar barang-barang purba. Ada 3 orang anak, Hamidah, Rasidah, Jalanda, apa nama ke. Dia anak Ismail Ulam Raja. Anak-anak Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Ini Wahabi pertama di Malaysia. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Tiga Wahab ini. Ceritanya panjang, tuan-tuan balik bukalah YouTube sendiri. Dia bantai betulnya Sadiq Segaraga. Habis licin dia punya kedai. Licin macam kepala bapak mentua. Habis licin dia ambil. Bapak marah, tak marah. Marah kena jual. Mana kena kan betul. Orang kaya-kaya. Piramli pindah ke Kuala Lumpur tahun 68. Dia buat cerita Ahmad Albab. Pun dia bantainya orang kaya lagi. Betul. Yang hero siapa? Dia lah. Syawal. Gembala kambing. Kahwin free. Dengan Mastura. Siapa yang jahat dalam cerita tu? Pak mentua dia. Masyhud Al-Buaya. Nama Masyhud Al-Buaya. Jadi disebabkan kita membesar tengok cerita Piramli daripada kecil. Akhirnya kita takut kaya. Jangan. Betul. Jangan takut kaya. Orang selalu kalau di masjid pula orang takut nanti merangkak masuk surga. Cerita tu cerita tak habis. Dia ceritanya asal begini. Abdul Rahman bin Auf memang kaya. Tuan-tuan teka Abdul Rahman bin Auf ni kaya apa sebab? Dia dulu jutawan. Pindah ke Madinah, zero. Daripada zero, dia tinggal bisnes dia. Sampai Madinah, Nabi tahu dia ni entrepreneur. Memang genuine punya entrepreneur. Bukan jenis cari projek punya muka. Memang betul-betul genuine punya bisnes. Jadi Nabi saudarakan dia dengan Sa'ad Al-Ansari, seorang bisnes juga orang Madinah. Sa'ad tu offer dia. Aku bagi kau pinjam RM50 kau nak? Aku bagi kau sedekah RM50 kau nak? Aku tak nak sedekah. Aku orang berniaga. Aku ni keturunan Tok Peraih. Aku berniaga, atuk aku berniaga, bapak aku berniaga. Tok Peraih. Tok Peraih tu bahasa kampung. Bahasa kampung panggil enterprise. Asalnya Tok Peraih tu. Tu yang jadi enterprise dia panggil. Enterprise dia panggil. Enterprise. Aku orang berniaga. Bagi aku pinjam 50. Dia dapat 50. Ni tuan-tuan berniaga boleh ikut petua ni. Dekat Madinah banyak pasar. Tapi pasar bukan milik orang Islam. Semua Yahudi punya pasar. Dia pergi pasar A. Katalah A nama Giant. Contoh. Ni yang pasar B nama Tesco. Contoh. Dia pun pergilah pasar A. Dia beli unta harga RM50. Dia dapat modal RM50. Dia jual unta dekat pasar B. Dia beli RM50. Dia jual RM50 juga. Dari segi berniaga, memang kena kutuk lah. Mana kau punya profit margin? Beli 50, jual 50. Dalam Islam, markup boleh sampai 200%. Boleh. Boleh. Kita air botol beli RM1. Jual RM6,000 boleh. Tapi kena explain. Betul. Kenapa RM6,000? Dan sebab al-bai' taradin. Business ni is all about happy. Macam orang perempuan beli handbag harga RM25,000. Kita tengok gila lah. Tapi dia happy. Masalahnya orang yang jual kat butik KLCC pun happy. Yang buat tu pun bukan senang. Handmade apa semua. Dia beli pun dia happy. So business ni happy ya. Betul. Jadi kalau air mineral harga RM60, orang lain jangan petikai. Man beli dengan saya, dia happy. Saya pun kata ini air ni kita ambil daripada ni. Siap ada semayang malam lagi. Siap menangis-nangis masuk dalam ni. Contoh lah. Dan dia pun happy. Jadi tak ada masalah. Boleh 200% markup. Tapi jangan tipu. Jangan tipu. Jadi Abdul Rahman by Auf, by right, dia boleh je markup. Tapi tak. Dia beli 50, jual 50. Mana profit margin? Dia takkan kaya. Tapi sejarah membuktikan Abdul Rahman bin Auf jadi jutawan. Macam mana dia boleh buat? Ni Nabi pun respect dengan dia. Nabi pernah kata, Abdul Rahman, engkau kalau pergi tengah padang pasir, angkat seketul batu, bawa ada emas. Dia pandai buat duit. Dia ada orang, Tuhan bagi dia bakat, dia pegang jadi duit. Dia pegang apa, semua dia boleh jual. Abdul Rahman dia dapat anugerah itu. Macam mana dia buat? Rupanya dia buat gini, tuan-tuan boleh tiru. Dia beli unta harga RM50. Unta tu dia beli sekali dengan tali. Dia jual unta harga RM50, tali dia simpan. Jadi dia jual bukan full spec. Dia jual tali dia simpan. Dan yang itu dia buat rotation. Dia rotate tu ya. Dia beli unta, dia jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Beli unta, jual tali, ambil. Akhirnya semua unta yang ada di pasaran tak ada tali.
Tali semua ada kat rumah dia. Ya. Permintaan tinggi, barang tak ada. Apa jadi pada harga? Oh. Kita akan cari tak. orang letak harga paling tinggi. Betul. Oh, tolonglah jual. Unta kalau tak ada tali, tuan-tuan, tak ada guna. Power without control is nothing. Itu Nike apa kata. Power without control is nothing. Engkau hebat macam mana tapi tak boleh kontrol, tak guna. Kereta laju macam mana tak ada brake pun tak guna. Betul. Jadi unta hebat macam mana tak ada tali nak kontrol macam mana. Nak Betul. parking pun tak boleh. Parking hilang. Ini Abdul Rahman cerdik. Dia cerdik. Daripada dia untuk ikat unta kita pakai dua. Satu tali, satu igal. Igal tu asalnya ikat tali unta. Ikat unta. Yang Arab letak atas kepala. Bila kita parking unta parking, dia duduk antara dua sujud. Jadi lutut dia kita lock pakai igal. Oh, yang jadi, getah tu lah. Yang Arab pakai atas kepala tu. Jadi orang Arab dulu naik unta mana ada dashboard. Jadi dia nak letak lock tu letak atas kepala dia. Orang kita beli yang Habibi, yang Maulana salam. Itu untuk lock lutut unta asalnya tu igal tu sebenarnya. Allah. Sebab itu Imam Mekah tak pakai. Saudagar onta saja pakai. Wow, dia pakai. Dia pakai. Boleh nak pakai sigla kalah. Tapi itu sifat dia lock lutut unta ya. Tali. Jadi daripada tali Abdul Rahman kaya. Maka bila dia dah kaya, Nabi dah wafat semua, datang Aisyah. Satu hari Aisyah duduk di Madinah. Tengah dia berehat, bumi Madinah bergegar. Guguk bergegar. Tak tahu apa sebenarnya. Aisyah kata, gempa bumi ke? Tak, kata pembantu dia, Abdul Rahman bin Auf, dia lalu. Dia berdagang daripada Syam, nak balik ke Mekah, nak pergi ke Mekah, lalu Madinah. Unta yang bawa saja 40 ekor unta. Bawa barang dagangan dia saja. Maknanya bayangkan 40 kontainer, lori bergerak serentak. Biasa lori atas jalan 10 beradik je. Ini 40 lori. 40 lori barang dia. Maka kata Aisyah, patutlah kayanya Abdul Rahman. Patutlah Nabi sebut, dia nanti masuk surga merangkak. Itu ceritanya. Tu dia. Tapi kat masjid sampai situ je cerita. Ada lagi to be continue. Orang pun berlari pergi jumpa Abdul Rahman. Rahman, rezeki kau apa hal? Aisyah confirm beritahu kau masuk surga lah. Ya ke? Ya. Tapi bos, ada sikit problem. Apa problem? Merangkak lah bos. Tak boleh jalan laju lah. Tak ada smart tag ni. Apa cerita ni? Tak apa, aku akan buktikan kalau masuk syurga berlari pula lepas ni. Macam mana tuan nak buat? Ini 40 unta, aku sedekah semualah. Dia kata, aku nak pastikan aku berlari. Jadi Abdul Rahman bin Auf, 40 barang dagangan yang sepatut dia nak jual di Mekah, dia sedekah semua untuk orang miskin. Akhirnya dia nanti akan masuk syurga, berlari juga kerana dia menolong orang yang memerlukan. Jadi kepada orang yang berniaga, jangan takut kaya. Yang penting dah kaya silakan, jangan action buat video nak tunjuk kau kaya. Kau menganjing orang yang tak kaya macam kau, main buat video tunjuk badan tu. Janganlah begitu. Dan tolong orang susah, orang miskin kita bantu. Barulah kita boleh masuk surga berlari. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Nampak gayanya sekarang pun dah jam 10.30 Ustaz. Alhamdulillah abang-abang, kakak-kakak pun tak beranjak daripada tadi. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan ruang dan peluang bersama dengan saya dan juga bersama dengan panel kita yang hormat Ustaz Datuk Haji Badli Shah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita punya program bukan habis di sini saja. Esok pun ada dan hari terakhir pun ada juga tuan-tuan, insya-Allah, demi kebaikan semua yang ada dekat sini.